Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua murid tahun 4. Hari ini Cikgu Yusri akan mengajar kamu tajuk pelajaran subjek reka bentuk teknologi. Tajuk yang pertama, keselamatan di bengkel. Okey. Okey, kita lihatlah paparan dalam slide yang cikgu tunjukkan ni. Okey, awak juga boleh rujuk pada buku teks di muka surat 2 dan 3 keselamatan bengkel Okey, dalam gambar ni menunjukkan apa Cikgu Nasir dan murid tahun 4 Alfa berada di luar bengkel reka bentuk dan teknologi. Apa yang Cikgu Nasir terangkan. Okey, murid-murid, hari ini kita akan masuk ke dalam bengkel reka bentuk dan teknologi. Sebelum masuk, letakkan dan susun beg kamu di sana. Ada murid bertanya kepada Cikgu Nasir, mengapakah kita perlu meninggalkan beg di luar bengkel? Ada seorang murid bertanya kepada Cikgu Nasir. Cikgu Nasir jawab, beg akan menghalang laluan dan ruang kerja akan menjadi sempit. Cikgu, apakah yang akan kita lakukan di dalam bengkel ini? Ada murid lain yang bertanya. Banyak aktiviti yang dapat kamu lakukan di sini. Kat bengkel RPT ni banyak aktiviti yang dapat dilakukan. Okey. Nanti bila dah masuk sekolah nanti, kita masuk dalam bengkel RPT, ada aktiviti yang kita boleh lakukan. Boleh rujuk dalam buku teks kamu nanti. Okey. Keselamatan bengkel. Okey, seterusnya. Okey, ini peraturan keselamatan bengkel. Okey, peraturan perlulah dipatuhi. Patuhi yang pertama tu, patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Baca dulu, kemudian baca dan patuhilah. Patuhi semua tanda keselamatan. Kemudian letakkan beg di tempat yang disediakan. Seperti arahan cikgu tadi itulah. Letakkan beg di tempat yang disediakan di luar bengkel. Kemudian buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Mengapa kena buka semua pintu dan tingkap? Kerana nak memberikan udara keluar lah, udara masuk, udara keluar. Jadi pengudaraan tu lebih baik. Okey. Gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Kenapa nak minta arahan atau kebenaran daripada guru? Kerana ada peralatan yang memerlukan kamu ataupun ada peralatan yang perlu diikut dengan cara yang betul lah. Kalau tidak, mungkin akan membahayakan. Okey. Patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Okey. Seterusnya, inilah gambar semasa berada di dalam di luar lah dulu, di luar bengkel. Tempat letakkan beg tu kat luar lah. Letakkan beg di tempat yang disediakan. Gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Ini guru Nasir. Cikgu Nasir ni, Cikgu Nasir sebelum beri masuk kepada murid yang masuk ke dalam bengkel, Cikgu Nasir akan beri taklimat, beri makluman apa yang perlu dibuat ataupun apa yang perlu dipatuhi. Kamu pun samalah, nanti kalau Cikgu Yusri masuk dalam kita masukkan semua nanti ke memulakan pelajaran di sekolah nanti, kita akan ikutlah peraturan yang ada dalam bengkel. Okey. Okey, seterusnya. Ni peraturan keselamatan diri. Okey. Peraturan keselamatan diri ni pertama tu, pakai pakaian yang sesuai di dalam bengkel. Kalau perlu pakai apron, pakai apron. Itu bergantung kepada arahan guru lah. Okey. Kalau memakai tudung, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Awak tengok gambar yang kat atas tu, gambar murid kat atas tu. Okey, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Kalau rambut panjang, misalnya murid yang tidak memakai tudung, ikat rambut yang panjang tersebut. Jangan biarkan rambut tu tidak diikat. Okey. Kenapa semua ni kena ikut peraturan macam ni? Adalah sebabnya kerana
keselamatan. Okey, mungkin akan apa ni jalan contohlah ya, kalau tidak memakai apron, pertamanya bukan setakat bahaya saja segi kebersihan pakaian sama jugalah okey. Peraturan keselamatan alatan. Okey, apa dia baca tu bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Minta tunjuk ajar dululah sebelum nak guna sesuatu peralatan tu. Berhati-hati semasa menggunakan alatan. Kena berhati-hati kerana ada peralatan yang boleh menyebabkan kemalangan kalau tidak digunakan dengan berhati-hati. Laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Kena laporkan. Kalau rosak pun boleh membahayakan keselamatan. Kalau hilang, kenapa perlu beritahu guru? Supaya guru senang untuk mendapatkan gantian ataupun mencari peralatan yang lain lah. Bersihkan alatan selepas digunakan. Itu apa-apa pun selepas menggunakan ni kita jagalah kebersihan dan jaga hayat suatu barang tu lah. Kalau tak basuh, mungkin ada barang yang akan berkarat, akan rosak cepatlah. Okey. Dilarang bermain. Itu peraturan yang sangat cikgu tekankan. Jangan bermain kalau murid bermain, apa yang berlaku? Bergurau senda kan? Tak sengaja akan berlaku kemalangan lah. Mungkin hanya gurau-gurau sahaja, tetapi gurauan tu boleh menyebabkan kecederaan. Kemudian gunakan alatan dengan cara yang betul. Ikutlah panduan yang diberi oleh guru. Jangan sesuka hati buat ataupun guna dengan cara yang tak betul. Ikut arahan cikgu. Apa-apa pun arahan guru lah. Dan akhir sekali tu simpan alatan di tempat yang betul, di tempat yang asal lah, di tempatnya semula setelah digunakan. Itu sangat penting kerana kalau tak simpan, mungkin barang-barang tu akan hilang ataupun bersepah lah kawasan bekerja tu. Tempat bengkel RBT ni perlu dijaga dengan baik, dikemaskan selepas menggunakannya. Itu sangat ditekankan oleh semua guru yang mengajar RBT ataupun di bilik-bilik khas yang lain. Baik boleh faham setakat tu? Okey, seterusnya. Peraturan keselamatan bahan. Ini adalah peraturan keselamatan bahan. Terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Yang berikut ialah peraturan keselamatan bahan yang perlu dipatuhi. Apa dia? Bertanyakan cara dulu. Bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Ada banyak peralatan yang bahaya di bengkel RBT ni. Ada contohnya seperti tukul, gergaji, pemutar skru. Semua tu walaupun peralatan tu untuk kegunaan bengkel, tapi jika tersalah guna boleh menyebabkan bahaya. Okey. Ada juga bahan yang mudah terbakar. Adalah nanti cikgu tunjukkan semasa berada di bengkel nanti. Okey. Simpan di tempat yang betul. Okey. Kita nak kena fahami simbol lah. Fahami simbol dan tanda keselamatan. Okey, simbol dan tanda keselamatan ialah lambang atau penyataan untuk memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin berlaku jika kita tidak mematuhinya. Setiap tu ada maksud warna pada simbol dan tarikh tanda keselamatan. Warna merah larangan adalah warna larangan ataupun warna pemadam api. Warna kuning adalah perhatian, amaran, waspada, potensi bahaya. Zon aman, hijau pula zon aman, pertolongan pertama. Biru wajib dipatuhi.
Warna putih pula informasi umum. Dekat bengkel ada warna-warna dia, warna-warna simbol. Okey. Seterusnya